Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk ke lecture 7 yang merangkumi chapter 6 untuk topik continuous probability distribution. Okey, kira sambungan kepada topik yang sebelum ni yang discrete probability distribution. Okey. Jadi dalam topik ni kita akan tengok kepada apa itu continuous uniform distribution. Okay, continuous uniform distribution. Okay, distribution ni characterized by a density function that is flat dan disebabkan tu probability ni adalah uniform in a closed interval. Okay. Kita boleh dapatkan density function of the continuous uniform random variable x on the interval let's say A dan B. Okay, kita boleh dapatkan daripada formula ni f, okay, x variable x and then interval A dan B. Kita boleh dapatkan daripada 1 per B tolak A untuk interval A hingga B. Okay, elsewhere selain daripada tu nilai dia kosong. Okay. Sekarang kita tengok contoh pertama. Okay, let's say kita, ada satu parking lot. Okay, parking lot tu kita boleh reserve untuk penggunaan tidak lebih daripada 4 jam. Okay, tidak lebih daripada 4 jam. Tapi penggunaan parking lot tu dia didapati dia require that both long and short parking occur quite often. Okay, kedua-duanya long and short parking. Okay, so kita boleh assume that length x, okay, variable x, length x of a parking duration has a uniform distribution on the interval 0 hingga 4. 0 hingga 4 ni mewakili yang tadi kita tengok A dan B tadi. Okay, A dan B ni, okay, interval A dan B. So interval kalau A sekarang kita gantikan dengan value kosong, okay, mana starting katakan langsung tak ada orang park. Dengan B tu 4 sebab the maximum allowed parking duration. Okay, so sekarang interval dia adalah 0 dengan 4. 0 untuk A, 4 ni untuk B. So sekarang nak cari yang pertama sekali kita nak cari the probability density function. Probability density function ni tadi gunakan formula yang ini. Okay, formula ni. So supaya terang sikit kita delete balik apa yang saya conteng ni. Okay, guna formula ni lah. Okay, itu adalah density function. Okay, next kita nak cari yang kedua adalah nak tahu probability for any given parking last at least 3 hours. Okay, maximum 4, tapi kita sekarang nak cari probability untuk at least 3 hours. Okay, sekarang kita tengok. Okay, untuk density function tadi menggunakan equation yang ini 1 per B minus A kan, 1 per B minus A fx sama dengan untuk per B minus A untuk range ni kan, range ni 1 per B minus A. So B kita tadi value dia 4, A value dia 0. That's why kita dapat 1 per 4. Elsewhere, selain daripada tu, value dia 0. So, function density kalau kita gambarkan dalam bentuk graph. Okay, so function x dia dari 0 hingga 4. So, 0 hingga 4 untuk x. Fx dia, value dia 1 per 4 untuk value 0 hingga 4. So, that's why this line 0 hingga 4. Okay. Selain daripada tu, value dia 0. So, dah dapat full marks untuk bahagian tu lah. Okay. And then next. Okay, so next tadi soalan nak tahu probability untuk any given parking that lasts at least 3 hours. Okay. 3 hours. So, probability of x, the variable x, parking duration, at least, so maknanya more or same to 3 lah. Okay, then let's start with 3 ni, 3 hours tadi, the maximum allowed is 4, and then function yang kita dapat tadi 1 per 4 ni, okay, masukkan 1 per 4 dx. So menggunakan you punya knowledge yang daripada you belajar differential equation dalam topik Maths 2 dulu.
Okay, you differentiate this one. Kan, this one you dah differentiate, you akan dapat apa? You akan dapat 1/4 X kan, 1/4 X untuk 3 dan 4. So, akan jadi 1/4 darab 4 tolak 1/4 darab 3. That's why value kita akan dapat 1/4. Sama dengan jawapan yang inilah. Okay. Okay. So, kita akan dapat the probability of that parking duration, at least parking duration tu 3 ataupun lebih, 3 jam atau lebih adalah sebanyak 1/4 ataupun 0.25. Okay. Sekarang kita tengok mean dan juga variance untuk continuous uniform distribution ni. Okay, untuk mean simbol dia mu. Okay, kita boleh dapat daripada A tambah B per 2. Contoh tadi duration, kalau minimum untuk parking duration tadi kosong A, and the maximum diberikan B tu 4 tadi kan. So kosong tambah 4 bahagi 2. So dapat 2. And then the variance, dia punya simbol ini, variance ada sigma kuasa 2. So kita boleh dapat daripada yang ini, B tolak A squared bahagi dengan 12. Okay, kita boleh dapat mean dan juga variance untuk continuous uniform distribution. Okay. Sekarang kita tengok normal distribution. Okay, untuk normal distribution, the density of the normal random variable x. Okay, kita tengok variable x. Okay, dengan mean dia adalah mu tadi dan juga variance sigma squared. Okay, kita boleh dapat daripada the density, kita boleh dapatkan daripada yang ini. Okay, di mana pi, ini kita semua dah tahu, 3.1415. Okay, dan E ada 2.71828. Okay. And then for normal distribution, okay, dia punya mode. Okay, mode untuk normal distribution adalah di mana point di mana dia berada di point on the horizontal axis, di mana curve adalah maksimum. Okay, contoh kat sini curve dia maksimum kan, paling tinggi lah. Okay, paling tinggi. So kalau contoh dalam yang kat ini, dia punya mode occur at x sama dengan mu lah, sebab dia punya value dia paling tinggi, maksimum. And then untuk normal distribution, dia punya curve adalah symmetric, maknanya kiri kanan dia sama. Kalau you tengok, ini belah kiri kan, belah kiri dengan belah kanan ni symmetry. Okay, symmetry sama untuk normal distribution. Okay, and then okay, the curve has its points of inflection at x sama dengan mu plus minus sigma. Okay, concave downward sekiranya mu minus sigma adalah, dia punya range adalah di antara mu minus sigma dan juga mu plus sigma. Dan kalau selain daripada tu, dia adalah concave upward. Okay, concave upward. Sekejap, buruk sangat. Okay, concave upward kalau selain daripada tu. Okay. Okay, semakin the normal curve ni, normal curve yang kita tengok kat sini ni, dia akan makin semakin dia approach horizontal axis, dia akan asymptotically akan proceed in either direction away from the mean, akan makin mendekati horizontal axis, approach the horizontal axis asymptotically. Okay, makin kurang in either way lah, belah kanan pun sama, makin mendekat macam tu kan. Okay, belah kiri pun sama. Okay, and then total area under the curve, contoh curve katalah total area ni lah, bawah curve ni semua ni, bawah bell ni. Okay, the total area under the curve dan juga above horizontal
axis ni, okay, yang ni, okay, total. Ni dalam ni lah semua, okay. Dalam ni semua ni, the total area is equal to 1. Okay, kena ingat tu. Yang penting sekali dia punya total area equal to 1. Okay. Okay, sekarang kita tengok bentuk graf untuk normal distribution ni. Okay, untuk normal curve yang dia punya mu, contoh kat sini ada dua mu, mu1 dan juga mu2. Okay, ni dalam keadaan di mana mu1 kecil daripada mu2. Okay, so dia punya mean kan, min1 lebih kecil daripada min2. So dia terpisahlah dua graf ni. Tetapi dia punya standard deviation sigma 1 sama dengan sigma 2. Dia punya bentuk sama graf dia. Dia punya standard deviation maknanya dia punya error kan, dia punya range bukaan bell ni sama je. Okay, sigma 1, sigma 2 sama tapi dia punya mean mu1, mu2 lain. mu1 value dia lebih kecil daripada mu2. Okay, next kita tengok yang graf seterusnya. Ini adalah keadaan untuk normal distribution di mana value mean sama untuk kedua-duanya, mu1 dan mu2 sama. So berada di tempat yang sama. Tetapi value standard deviation sigma 1 lebih kecil daripada sigma 2. Maknanya kalau dari segi error lah, katalah dari segi error ataupun dari segi data tu dia punya dia punya perbezaan data dari satu data ke data yang lain tu tak banyak sangat untuk sigma 1. Kalau sigma 2 dia banyak perbezaan lah, that's why dia punya graf tu melebar. Okay. Contoh curve yang ini pula menunjukkan di mana dia punya mean mu1 dan mu2 value dia berbeza. Okay, mu1 lebih kecil daripada mu2 dan juga dia punya standard deviation sigma 1 dan lebih kecil daripada sigma 2. Okay, mean pun berbeza and then standard deviation berbeza. Kalau mean berbeza maknanya berada di tempat lain lah. Okay, mean berada di tempat lain, bukan kalau yang tadi, kalau yang mu1 sama mu2 dia berada di tempat yang sama lah. Okay, kalau yang contoh sekarang ni, mu1 lebih kecil daripada mu2. Okay, so maknanya lebih ke kiri ni kan, mu2 ke kanan sikit. And then sigma 1 kecil daripada sigma 2. So, you boleh tengok kat sini lah. Okay, bila sigma 1 lebih kecil daripada sigma 2, you tengok bentuk bell ni, bentuk curve ni pun dia punya range, okay, perbezaan daripada the maximum data tu kurang lah. Lengkuk dia lebih kurus lah berbanding untuk lengkuk yang kedua ni. Okay, kalau yang lengkuk kedua ni agak lebar disebabkan dia punya sigma 2 tu lebih besar daripada sigma 1. Okay. Sekarang kita nak tengok areas under the normal curve. Okay, nak cari areas untuk shaded region lah. Contoh shaded region kat dalam ni, yang warna grey ni kan, the shaded region. Okay, semua ni. Kita nak yang ni. Okay. Dalam ni. Okay. And then the variable x, value dia diberikan dari untuk shaded area tu daripada x1 ni sehingga x2. Okay, area of the shaded region. Kita nak tengok probability kat situ. So, cara nak dapatkannya, okay, adalah menggunakan formula ni. Okay, formula ni lah sebenarnya. Okay. Okay, daripada, so value-nya sebenarnya daripada x1, untuk first ni, x1 sehingga x2. Okay. And then, gunakan formula ni. Kita akan dapatlah the probability. Inilah formula sebenarnya lah kalau kita tak menggunakan table yang value kita boleh dapatkan daripada table. Okay. Ini pula contoh kalau kita nak dapatkan the area under the curve untuk for different normal curve. So kalau macam ni, you tengok nak cari daripada x1 hingga x2. So, untuk mendapatkan dia punya area tu, kalau yang merangkumi untuk kedua-dua curve 1 dan curve 2, the shaded area adalah, kalau daripada x1 hingga x2 adalah bahagian ni sahajalah.
Okey. Tidak termasuk yang biru ni. Okey, sebab kita nak cari probability of both. Okey. So ini adalah formula yang penting, equation penting untuk normal distribution. Okey, untuk transformation kita nak tukar daripada value, katakan kita ada diberikan value x, and then kita ada value mu ataupun untuk mean and then sigma. And then kita nak tukar kepada z sebab kita nak gunakan table probability. Okay, so the transformation akan menggunakan equation ni, z sama dengan x tolak mu bahagi dengan sigma. Okay, and then untuk probability dia pula macam saya tunjukkan sebelum ni, menggunakan kalau dapat kita ada area diberikan, given that the variable x, kita nak cari value daripada x1 hingga x2, so this is the equation dia. Okay, this is the equation. And then kalau kita nak menggunakan table z table tu, kita kena convert kepada z semuanya lah. So last sekali yang ini ni kita boleh menggunakan untuk p x1 hingga x2 tu, kita boleh convert kepada p z1 hingga z2. Baru kita boleh gunakan table z probability. Okay. Okay, untuk distribution yang of a normal random variable yang ada mean value dia 0 dan juga variance dia 1, itu dipanggil sebagai standard normal distribution. Okay, standard normal distribution kalau value mean dia adalah 0 dan juga variance dia adalah 1. Okay, itu adalah standard normal distribution. Okay, tadi kita dah tengok macam mana kita nak kalau kita nak gunakan table, nak dapatkan value daripada table menggunakan z. So kita kena transform x, mu, sigma value tu menjadikan z. And then, okay, kalau kita tengok kepada graf sini, okay, the original graph sebelah kiri ni, okay, dia adalah yang menggunakan yang still dalam x lah, ada value x1, x2, mu dengan sigma. Dan kalau kita gunakan formula tadi yang nak dapatkan z, kita akan dapat daripada x tolak mu bahagi ke sigma tadi kan. Okay, x tolak mu bahagi sigma. Okay, z x tolak mu bahagi sigma. So bila kita dah convert tu, kita akan tukar graf dia jadi macam ni lah. Value z1, z2 dan juga sigma sama 1, mean 0. Okay. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Katakan kita diberikan a standard normal distribution. Okay, kita diberikan a standard normal distribution dan diminta untuk cari area under the curve. Area under the curve lah, okay, di bawah curve. Okay, yang first kali nak cari untuk area under the curve to the right of z sama dengan 1.84. Okay, kita nak cari value, nak cari area under the curve that lies to the right of z. Okay, z dia, value z dia 1.84. Yang kedua, nak cari area. Okay, yang first tadi, yang ni lah, shaded area ni lah kita nak cari. Yang kedua, kita nak cari area di antara minus 1.97 ni hingga z sama dengan 0.86. Ni yang shaded area ni lah. Okay, ataupun grey area tu. Kita nak cari ni. Ada dua benda yang nak kita cari. Okay, this one. Nombor 1 ni, nombor 2. Okay. Okay, caranya senang saja. Untuk yang the first one tadi, kita kena gunakan right tail z table. Okay, kita nak cari area to the right of z kan tadi. Area to the right of z 1.84. Okay, so to the right of the z maknanya z lebih besar, larger, lebih besar daripada 1.84 lah. So kita kena pandai gunakan z table. So sekarang kita nak menggunakan right tail. Kita nak cari area to the right kan. So kita gunakan right tail z table. So this one nak cari untuk value 1.84. Okay, yang kat sini
menggunakan table ni lah. Okay, kalau tak nampak sangat, saya akan tunjukkan PDF lagi satu. Okay, 1.84. Nak tengok macam mana boleh dapat jawapan 0.03. Mendapatkan jawapan 0.0329 ni. Sekejap nak saya tunjukkan yang right tail Z table yang satu lagi. Okay, this is the right tail untuk Z table. So, macam mana nak dapatkan value ni tadi, 0.0329. Kita nak cari area to the right of Z, value dia 1.84. 1.84, so kita buka Z table untuk right tail. This is the right tail Z table. So kita cari value Z. Okay, Z kat sini. Okay, Z. So cari value 1.84 tadi kan, 1.84. Okay, 1.8 ada kat sini value 1.8. Sekejap. Okay, 1.8. And then 1.84. So 84 maknanya the second decimal place of Z. 1.84 tu, okay, 1.84 Okay, 1.84. 1.8 kita dah dapatkan tadi kat sini. So second decimal place kan, this one kita ambil daripada value ni. Okay, sekarang 1.8 dah dapat, dah tarik dia sehingga yang value yang kat sini. Okay, so value yang kita dapat untuk Z 1.84 to the right hand tail, okay, adalah 0.0329. Ada titik tu, maknanya sebelum maknanya dia titik perpuluhan lah. Okay, sebelum tu kosong, so 0.0329. So maknanya kita dah dapatkan jawapan yang saya tunjukkan dalam slides tadi. Okay, so kita dah dapat jawapan yang inilah 0.0329. Okay. Sekarang kita nak tengok yang kedua, nak cari area di antara value Z minus 1.97 ni sehingga 0.86. So nak cari yang dalam grey shaded area ni lah, ataupun yang saya dah tandakan dengan warna merah ni, okay, dalam kawasan ni. Okay, kita nak cari area dia, okay, the probability. So, cara dia, so di antara minus 1.97 hingga minus 1.97 hingga 0.86. Okay. So, cara dia, kalau tadi saya bagi tahu yang total area under the curve adalah 1 kan. So, sekarang kita hanya nak tengok area di antara minus 1.97 hingga 0.86. So, cara pertamanya kita boleh dapat sebenarnya daripada the total area under the curve adalah 1, value dia 1. So, that's why kat sini tulis 1. Tolak dengan probability that is larger than 1.97. Okay, 1.97. Dan juga larger than 0.86. Okay. Okay, kenapa? Sebab, kenapa ambil value 1.97 sahaja? Okay, kalau untuk curve, you belajar kan, you tengok dari segi basic dia. Okay, curve. Kita katakan ada area, inilah contoh tadi, minus 1.97 kan. Okay, katakanlah minus 1.97. This one is 1.97. Okay, disebabkan normal distribution tadi saya bagi tahu dia adalah symmetry. Okay, kata inilah tengah-tengah dia. Katakan ini adalah tengah-tengah dia. So, untuk area yang kurang daripada minus 1.97, area dia adalah sama dengan yang lebih daripada positif 1.97 sebab dia symmetry. So that's why kalau yang ini adalah untuk area probability dia Z adalah kurang
kurang daripada 1 minus 1.97. Okay. Yang kanan ni pula sebenarnya untuk probability untuk Z besar daripada 1.97. Value dia sama. Okay. So that's why kat sini, instead of using probability of minus 1.97, senang untuk dapatkan daripada Z table. Kat sini saya tunjukkan, saya tolak dengan probability of Z larger than 1.97 sebab value dia sama dengan probability of Z smaller than minus 1.97. Okay, sama saja. So this one, tolak this one, and then tolak dekat dengan 0.86. Okay, so value ni sama juga cara dengan saya tunjuk tadi untuk contoh yang tadi. So supaya nampak, saya akan delete balik apa yang saya lukis kat sini. Dan kita tengok value untuk 1.97. Okay, 1.97. Okay, untuk 1.97. Okay, 1.9 kat sini. 1.9. And then kita tengok the second decimal adalah 7 kan, 1.97. So this one. Okay, so kena cari value yang barisan sehingga 7. So value untuk 1.97, value dia adalah 0.0244. So ini value yang kita dapat, 0.0244. Sama juga untuk Z 0.86, cara yang sama. Okay, macam mana kita dapat 0.1949 ni? Cara yang sama, 0.86, kita tengok. Okay, untuk 0.86. 0.86, okay, 0.8 kat sini. And then kita tengok yang 6. Okay. Sorry. So value dia adalah 0.1949. 0.1949. So kita dapat value ni 0.1949. So kita tolak semua tu, kita akan dapat 0.7807. Sebenarnya kalau you punya basic dah kuat, sebenarnya you boleh juga guna calculator lah. Sebenarnya ada cara dia. Okay, kat sini saya akan tunjuk cara pengiraan manual calculation saja. Okay. Okay, tadi kita gunakan buat solution menggunakan right tail Z table. Sekarang kita nak cuba buat guna left tail Z table pula. Okay, contoh untuk soalan pertama tadi, kita nak cari area of Z equals to 1.84. Kita nak cari area to the right of Z 1.84. Area yang grey ni. Sekejap. Yang saya sheet ni. Okay, nak cari area to the right of Z 1.84. Okay. So sebenarnya, okay, sekarang kita nak gunakan cara left tail Z table. Okay, sama macam saya cerita tadi, kalau untuk normal distribution ni, dia disebabkan dia ada simetri. Okay, kalau kita guna Z, dia simetri, kosong kan, kosong kat tengah, dia punya mean adalah 0. And then the area untuk Z 1.84 adalah sama dengan area untuk to the left of Z minus 1.84 sebab dia simetri. So disebabkan dia sama, kita boleh gunakan value untuk minus 1.84 untuk dapatkan jawapan untuk Z sama dengan 1.84. So sekarang sebenarnya kita nak cari dalam soalan, dia kata cari probability untuk Z to the right of the Z 1.84. So nak cari value ni kan, Z larger than 1.84, this one. So kalau kita nak buat solution menggunakan left tail Z table, instead kita cari value untuk P, Z adalah to the left kan, so smaller than minus 1.84 sebab dia simetri, value dia akan sama je. Okay, sama je dengan cara kita guna untuk right tail tadi. Okay, so value dia sama. Okay, kat sini tak nampak sangat value dia, saya akan tunjuk dalam PDF yang lain.
Okay, ini adalah standard normal probabilities untuk left tail. Okay, kita nak tengok bahagian ke kiri Z. Okay, so tadi value minus 1.84 kan? Minus 1.84. So, now kita cari mana minus 1.84. Okay, minus 1.8. Okay, minus 1.8. This one. Minus 1.8. And then second decimal dia 4. Minus 1.84. This one. Okay, so kita cari. Kita buat barisan kat sini sikit supaya senang ni. Okay, so the value kat sini tulis 0.0329. So maknanya value dia adalah 0.0329. Okay, sama juga dengan cara kita gunakan right tail tadi. So, tada, jawapan dia sama. Okay, sama dengan cara menggunakan untuk right tail bila kita menggunakan value Z larger than 1.84. Sama je dengan value untuk Z smaller than minus 1.84. Okay. Sekarang kita tengok soalan yang kedua untuk bila kita gunakan left tail Z table instead of right tail. Okay, sama juga kita nak cari area ialah di antara 1 minus 1.97 sehingga 0.86. Sekarang perbezaannya kita nak gunakan left tail Z table. Okay, nak cari area di antara dua value ni. Okay, so cara dia, okay, kita cari, ini adalah probability yang kita nak. Okay, bila kita nak menggunakan left tail Z table, okay, so left tail Z table, pertama sekali kita kena ingat the total area under the curve value dia 1. Okay, value dia 1. So that's why kat sini 1 lah, 1 tolak something. The total adalah 1. So kita nak tengok yang bahagian shaded area saja ni, yang grey ataupun saya dah lorek jadi merah-merah ni. Kita nak yang tu je, selain yang saya tak lorek, yang bahagian ni kita kena tolak lah. Okay, so kita tak nak bahagian kurang daripada minus 1.97 dan lebih daripada 0.86. Cuma caranya sekarang kita nak gunakan left tail Z table, maknanya value minus lah. Okay, so untuk yang bahagian minus 1.97 ni okey lah, memang dah guna value tu juga, straight minus 1.97. Kita, okay, the total area adalah 1. Kita nak yang bahagian lorek saja, so kita tolak lah yang kurang daripada 1 minus 1.97. So Z smaller than minus 1.97. Lepas tu nak kena tolak juga untuk area that is larger than 0.86 kan. Tapi sekarang kita nak guna cara left tail Z table, so kita tukar kepada probability of Z smaller than minus 86. Okay, that's why jadi minus 8 benda ni. Sebab dia sama je macam saya cerita tadi, value untuk minus 86 dengan 0.86 ni. Okay, kata lagi ni ada shaded area. Okay, so value dia sama je. Okay, untuk bahagian ni dengan bahagian ni, value dia sama saja. So kita boleh tukar lah. Kalau yang larger than 0.86 adalah sama dengan smaller than minus 0.86. Okay, and then gunakan cara yang saya tunjukkan tadi, menggunakan left tail Z table, kita akan dapat value untuk Z minus 1.97 kita akan dapat value dia 0.0244, dan juga untuk Z kurang daripada minus 0.86 kita akan dapat ni. So tolak satu, tolak semua ni, kita akan dapat 0.7807. Sama jawapan dengan yang kita kira menggunakan cara menggunakan right tail tadi, right tail Z table. 0.7807 juga mana ya, saya tengok balik. 0.7807 juga tadi. Kat sini. So yang ni kita menggunakan right tail, dapat jawapan 0.7807. Gunakan
left tail pun sama, dapat jawapan 0.7807. So, bergantung pada you nak guna cara yang mana, jawapan dia tetap sama. Kalau you buat hati-hati dan tak tersilap lah. Okay. Okay, cara ketiga, kita nak selesaikan soalan yang example kedua tu menggunakan cara Z table from 0 to Z pula. Okay, tadi kita guna right tail and then kita guna left tail. Sekarang kita guna from 0 to Z. Okay, so sekarang kita nak cari soalan yang sama, cuma sekarang kita guna cara ketiga, Z table from 0 to Z. Okay, kita nak cari area to the right of Z equals to 1.84 ni. Okay, so kita nak cari probability of that. So kita gunakan the table, Z table from 0 to Z. Okay, I'll show you. So kita cari value untuk 1.84 value Z dia. Okay. Okay. So Z 1.84 cari 1.8 kat sini. And then the second decimal value 4. Okay, 4 ni. Okay, 4. So cari, kita panjangkan garisan. Okay, ni untuk lorong 4. So kita dapat value dia kat sini ada 0.4671. So maknanya value dia adalah 0.4671. Okay. So 0.4671. Okay, dapat value kat sini. So sekarang kita nak guna 0 to Z kan. So sebab kita ambil separuh je, maknanya daripada 0 to Z ambil separuh je. Kalau tadi kita 1 tolak something, kita ambil separuh je 0 to Z. So kita ambil value dia 0.5 lah sahaja. Okay, 0.5 sahaja instead of 1. So 0.5 tolak 0.4671, kita akan dapatlah jawapan dia 0.0329. Still dapat jawapan sama menggunakan 3 cara yang berbeza. Okay. Next, kita nak cari area di antara minus 1.97 dengan 0.86 menggunakan Z table from 0 to Z. Maknanya daripada 0.5 kan. Okay. So, yang separuh punya kan. So, sekarang ni sebenarnya kita nak cari probability dia adalah daripada minus 1.97 under 0.86. Okay. Menggunakan Z table from 0 to Z. Okay. So, cara dia adalah kita kena cari value untuk Z minus jadi plus 1.97 sebab dalam Z table from 0 to Z dia ada hanya nilai plus 1.97 plus sahaja. So, kita kenakan value 1.97 and then nilai Z 0.86. So, cara sama yang saya tunjukkan tadi, okay, untuk dapatkan, okay, kalau 1.97 kita cari value Z 1.9 and then cari yang second decimal dia 7 dalam table ni dapatlah 0.4756 and then untuk Z 0.86 kita cari value Z 0.8 dulu kat sini and then the second decimal 6 kita cari value dia 0.3051. Kita tambah value kedua-dua ni, kita akan dapat value dia 0.7807. So, menggunakan 3 cara berbeza, right tail, left tail dan juga Z table from 0 to Z, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, katakan diberikan a standard normal distribution. Okay, standard normal distribution. Okay, mean 0. Okay, Z untuk Z. And then find the value of K so that probability yang kita dapat tu, so that kita akan dapat 0.3015 and then 0.4197. Dalam contoh sebelum ni kita diberikan value value K tu and then kita cari jawapan dia. Sekarang ni jawapan dia berikan 0.3015 and then kita cari K tu berapa. Okay, itu macam kita reverse pengiraan lah. Okay, so cara dia, so kalau untuk contoh soalan yang pertama ni, Z larger than K, value dia 0.3015. Diberikan terus value dekat sini 0.3015, nak cari K. Yang kedua, K tu value 0.4197, dia K adalah lebih kecil daripada minus 0.18. Nak cari value K. Okay, nak cari value K. So kita tengok cara dia. So,
cara dia menggunakan tabel yang sama. Okey, kalau kita gunakan right hand tail, okey. Sekarang diberikan tadi dalam soalan probability of Z larger than K, diberikan jawapan dia 0.3015. Nak cari K. So kita carilah value dalam tabel 0.3015 tu. Kat sini kecil sangat. Saya tunjuk balik yang tadi. Macam mana nak dapatkan K 0.52 tu kan? Dia daripada value 0.3015. Okey, ni adalah right hand table. Okey, kita cari value 0.3015. Cari value dia. 0.3015 kat sini. Okey, 0.3015. So, dia adalah untuk value Z dia 0.5 and then second decimal dia kat atas ni, kita pergi ke atas tengok 2. So, jawapan dia adalah 0.52. Okay. So, that's why dapatlah jawapan ni K sama dengan 0.52. Senang saja. Okay. So, next. Kita nak cari value K apabila diberikan jawapan dia 0.4197. Okay. Nak cari value K ni. Okay. So, first kali kita cari, okay, dia adalah di antara shaded area dia yang grey ni, okay, daripada minus 0.18 dan daripada K hingga minus 0.18. So, sekarang kita cari value untuk minus 0.18 dulu. Probability of that, okay, kita cari. Untuk minus 0.18, berapa value dia? Okay, kenapa dapat 0.4286? Okay, cara sama juga dengan tadi. Okay, untuk minus 0.18 nak menggunakan left tail pun boleh. Okay. Okay, bila kita menggunakan left tail, okay, left tail table, okay, minus 0.18 untuk value Z minus 0.18. Minus 0.18, okay. This one minus 0.1. And then 8. 8 kita nak carilah 8 yang kedua last. Okay, dua last. This one. So value dia 0.4286. Okay. So sama kat sini 0.4286. Okay, kita dapat 0.4286. Lemak. Okay, 0.4286. Okay. So, sekarang value yang diberikan untuk range di antara K hingga minus 0.18, value dia adalah 0.4197. Okay. Kalau antara dua ni. And then, untuk value probability kurang daripada minus 0.18 tadi, kita dapat 0.4286. So, caranya, kalau kita nak dapatkan probability of area di antara K hingga minus 0.18 sahaja, kita kena tolaklah value untuk ni kan. Kalau 0.4286 ni dia sehingga semua ni, habislah sampai semua ni. Tapi kita sekarang nak sehingga K sahaja kan, antara K minus 0.18 sahaja. So yang Z kurang daripada minus 0.18 ni, dia merangkumi semua bahagian kiri ni. So 0.4286 kita tolak dengan value untuk range di antara di antara K dengan minus 0.18 tu, value dia 0.4197 tadi. Okay, kita tolak, kita akan dapat value dia 0.0089. So, dapat value 0.0089, kita kena buat gunakan left, boleh juga guna left tail table tadi nak dapatkan value K. Macam mana dapatkan minus 2.37 ni? Okay, kita tengok kejap. Kita nak cari value untuk 0.0089. So, kita cari dalam table value 0089. 0089. Okey, ada kat sini. Okey, so dia adalah berada di row untuk minus 2.3. So, minus 2.3. Okey, titik perpuluhan kedua dia adalah 7 kan. So, minus 2.37. So, that's why jawapan dia kat sini K diberikan adalah minus 2.37. Okay.
Sekarang kita tengok contoh seterusnya. Okey, diberikan random variable x mempunyai normal distribution dengan mu value dia adalah 50 dan juga sigma dia adalah 10. Okey, nak cari probability that x assumes a value between 45 and 62. Okey. So sekarang kena ingat balik formula tadi untuk Z. Kita nak dapatkan dia daripada value apa? Daripada X tolak mu bahagi dengan sigma kan. So diberikan kita ada 2X, X1 45, X2 62. Okay, ni X1, ni X2. Okay, so value kita punya min diberikan dalam soalan 50. Standard deviation sigma diberikan value dia adalah 10. So that's why, okay, S1 45 kan, 45 tolak 50 bagi 10 kita dapat minus 0.5. Untuk Z2 value 62, okay, tolak kita akan dapat 1.2. So dah tukar okay, kepada Z value ni, okay, so min akan jadi 0 and then Z1 adalah minus 0.5 and then Z2 1.2. So the shaded area adalah between minus 0.5 until 1.2. Okay. Soalan tadi nak cari probability that X assumes a value between 45 and 62. Okay, that's why shaded area dia adalah yang kita nak tengok adalah yang inilah. Okay, di antara minus 0.5 dan juga 1.2. Okay. So, probability yang kita nak macam ni. Okay, soalan asal dia daripada probability of variable X daripada 45 hingga 62 dan kita dah convert kepada Z. Dah probability dia jadi dari minus 0.5 until 1.2. Okay, and then untuk soalan ni kita boleh gunakan cara di mana, okay, kalau kita tengok kalau kawasan untuk probability Z kurang pada 1.2 adalah dari semualah, okey, dari 1.2 dan ke bawah semua ni. Sekejap. Semua ni adalah probability of Z kurang daripada 1.2. Okey. Okey, itu semua. Okey. And then kalau probability untuk kurang daripada minus 0.5 adalah yang saya lorek warna biru sahaja. Okay, so sekarang kita nak cari probability of the area, the shaded area yang grey sahaja. Yang grey sahaja ni yang bahagian ni lah. Ini. Okay, so kita boleh tolak lah dengan untuk probability untuk kawasan untuk Z 1.2 dengan minus 0.5 directly. So cara sama yang menggunakan, kita gunakan table tadi, mana-mana yang you rasa you comfortable lah. Okay, menggunakan right table ke left table ke. So jawapan dia okay, untuk 1.2 you cari dalam table, okay, value dia. Okay. Okay, untuk value ni okey, untuk value Z 1.2 ni kenapa dapat 8849? Okey, kenapa dapat 8849? Okey, so kalau dari table, kalau kita gunakan table tu, value dia adalah untuk P Z besar dari 1.2, maknanya yang bahagian saya lorek merah ni. Okey, kita sekarang nak cari value yang selain daripada nak cari yang kurang daripada 1.2 ke bawah. Okey, so 1.2 ke bawah maknanya kena buat 1 tolak P Z besar daripada 1.2 lah. Okey, so daripada table kita cari value untuk 1.2.
Okay, value untuk 1.2, value dia adalah 0.1151. Okay. Okay, so 1 tolak 0.1151, kita akan dapatlah 0.8849. Okay. Atau cara senang, kita boleh juga guna calculator. Okay, contoh nak cari Z larger, Z kurang daripada 1.2 ya. Okay. So, saya tunjuk contoh kat sini. Kita tekan mode, cari mode SD. Okay, statistik. Tekan, okay, 1 kan. Tekan 1. And then, nak cari distribution kan. Yang 3 ni distribution. Shift 3 untuk distribution. Keluar P lah, probability. Probability tu nak dapatkannya, kita tekan 1. So, value kita nak tadi 1.2. 1.2. So, kita akan dapat jawapan dia 0.88493. Tapi kita ambil 4 titik perpuluhan. So, 0.8849. Kita terus boleh dapat jawapan lah. Okay. Okay, so dah dapat jawapan tu. So, kalau 0.8849 ni adalah kawasan yang saya lorotkan hijau mula tadi lah. Semua selain daripada yang merah ni. Okay, tu semua. Okay, 0.8849. And then kita nak antara minus 0.5 hingga 1.2 sahaja. So, kita kena tolak dengan value probability yang kurang daripada minus 0.5. Okay, so value tu adalah 0.3085. So, dah tolak kedua-duanya, dua-dua tu, kita akan dapatlah jawapan dia 0.5764. Okay. Sekarang kita tengok contoh seterusnya. Okay, diberikan, okay, X has a normal distribution with mu 300 and sigma 50. Okay, dan nak cari probability that X assumes a value greater than 362. Okay, so kita kena convert kepada Z lah. Okay, semua value tu tadi value apa? 350. Okay. Mu 300, standard deviation 50. Okay, dan nak cari untuk value greater than 362. Okay, 362. Okay, so mu 300 tolak dengan sigma 50, kita dapat value 1.24. Nak cari probability that is X tu greater than 362. Okay, dah siap convert pada Z. Okay, Px besar pada 362 bersamaan dengan P probability of Z larger than 1.24. Okay, 1.24. Okay, untuk value 1.24, kita tengok daripada table 1.24. So, kita dapat dia punya value dia adalah 1075. 0.1075. Itu kalau menggunakan table terus dapat 0.12075 lah. Kalau guna calculator, kalau calculator dia menggunakan yang saya tunjuk konsep yang tadi tu, dia gunakan yang konsep untuk PZ kurang daripada something kan. So kalau guna daripada calculator, kita kira dia akan dapat untuk value 1 tolak yang reverse punya lah. Okay, Z kurang daripada 1.24. So calculator mode SD 1 and then cari distribution tekan 3 and then probability 1. So untuk probability Z kurang daripada 1.24, value dia adalah ini 0.8925. So 1 tolak 0.8925 lah. 1 tolak 0.8925, kita akan dapat 0. Berapa tadi? 10749. So 10750.
1075. So dapat jawapan yang samalah. Okey. Contoh seterusnya kita nak tengok untuk normal distribution dengan mu dia 40, sigma 6, nak cari value of x that has 45% of the area to the left, dan juga yang keduanya adalah 14% of the area to the right. Okay. So first kali kita gambarkan dalam bentuk graph, senang nak tengok. So 45% of the area to the left sama dengan probability of 0.45 lah. Okay. Kalau 14% of the area to the right, yang the shaded area ni, okay, 14% of the right, 0.14. Okay, so kita nak cari probability dia. Okay, diberikan value dia adalah 0.45. So kita nak cari value K. Okay, value K. Okay, value K. So daripada table seperti saya tunjuk sebelum ni, okay, sebelum ni kita cari, kita ada value untuk Z kan. Okay, kita ada value dia, and then kita dapatkan, kita cari dalam table tu cari the corresponding value. Now kita tengok the reverse method. Okay, value dia berikan 0.45, dan cari value, nak cari nilai K. Okay. Okay, for the first one, for probability dia 0.45. Okay, 45% of the area to the left. Okay, to area to the left maknanya kita boleh kira sebagai minus K lah. Okay, minus K. Contoh. Minus K contoh. Okay, value dia. Okay, kita cari untuk dapat 0.45 dalam kita punya Z table. Okay. Okay, kita cari dalam left tail. Okay, left tail Z table. Okay, untuk 0.45, kita cari value dia yang berdekat, yang paling dekat kat sini adalah 0.4522. Yang paling dekat lah. Okay, nanti kalau yang nak dapatkan jawapan yang, okay, kenapa value tadi dalam slides tu dapat value 0.125 minus 0.125, bukan minus 0.12 sahaja. Sebab okay, minus, kalau kat sini minus 0.12, and kenapa dapat jawapan minus 0.125? Okay, dekat table ni kita ada dapat jawapan hingga minus 0.12 saja untuk value 0.4522 ni yang paling dekat. Okay, dapat minus 0.12. So 5 ni sebenarnya kita ada, kalau untuk Z table yang lebih advance lagi, dia ada subtraction table tau. Subtraction table tu kita tengok value, berapa value kita nak subtract supaya dapat 0.45, betul-betul 0.45 atau berdekatan. Okay, and then kita tambah value. So yang berdekatan, kalau nanti you cari, you google, okay, Z table with subtraction, okay, you akan dapatlah value yang berdekatan 0.125. Okay, tambah 5 kat belakang, 3.5. Okay, dapat yang tu. So yang paling dekat kat sini, saya tunjuk kat sini yang guna Z table yang biasa. Nanti you google untuk dapatkan yang extended, yang advanced Z table yang with subtraction. Okay, so you akan dapatlah 0.45 value. Okay, so you akan dapat value dia minus 0.125. Okay. Okay, bila you dah dapat K value dia minus 0.125, okay, sekarang menggunakan equation asal yang yang daripada Z sama dengan X tolak mu bahagian sigma tu. Okay, sekarang instead of Z kita pakai K tadi kan, pakai K. So masukkan value kat sini. Okay, so K value dia tadi minus 0.125. And then diberikan dalam soalan nilai mu adalah 40 dan sigma 6. Okay, mu 40, sigma 6. So kira you dapatkan, last kali dapat X. Dia akan dapat value X tu adalah 39.25. Okay, sama juga untuk the second one, 40% of the area to the right. Okay, so katakan sekarang instead of Z, ini soalan dia pakai H lah, sebenarnya Z lah. Okay, so value yang diperoleh adalah, diberikan adalah 0.14. So kita tengok kalau kat sini kita boleh
pakai right tail Z table lah. Okay, so untuk 0.14, value 0.14 ni kita boleh dapat daripada value 1.0 dilaras row second last, so 1.08 lah. Okay, yang ni value dia 1.08. Okay, sudah dapat value 1.08 ni. Okay, masukkan dalam equation ni. Okay, so you akan dapat value X sama dengan 46.48. Contoh seterusnya, okay, katakan kita ada satu jenis car battery kereta ni yang secara average-nya dia bertahan sehingga 3 tahun, and then standard deviation dia adalah 0.5 year. Okay, so average maknanya mu adalah 3, and then standard deviation sigma dia 0.5. And then sekarang kita assume that battery lives are normally distributed, and then kita nak cari probability that the battery akan last less than 2.3 years. Okay, so ini adalah graf dia lah. Okay, kita nak cari untuk yang less than 2.3 years, and then the maximum one 3. Okay, average dia, standard deviation dia 0.5 untuk X lah. So untuk pengiraan kita kena convert kepada Z dulu. Okay, menggunakan formula equation saya tunjuk sebelum ni. So kita nak cari untuk X battery life tu, ketahanan bateri tu kurang daripada 2.3 tahun tadi. Okay, kurang daripada 2.3 tahun, less than 2.3 years. Okay, so ini menggunakan formula sebelum ni, X tolak mu bagi sigma untuk Z kan. So buat macam ni, kira so X kita 2.3 less than 2.3 years, mu kita average dia 3 tahun bahagian sigma 0.5. So kita dapat value minus 1.4. Okay, so gunakan Z table. So kita gunakan left, paling senang sekali kat sini, left tail Z table untuk minus 1.4. Untuk minus 1.4 ni, okay, value dia adalah 0.0808. So kita nak cari value untuk probability yang saya lorotkan warna merah ni, di antara Z value dia minus 0.55 hingga 0.85. Okay. Okay, menggunakan, okay, ini adalah value yang kita nak adalah shaded area yang warna merah ni. Okay, so yang shaded area adalah kurang daripada 0.85 tu semualah termasuk yang putih sebelum minus 0.55 ni. Okay, so kalau nak dapatkan value 0.8023 ni, sebenarnya boleh gunakan Z-tail tu, Z-tail right hand. Okay, boleh. Atau left hand pun boleh. Cuma kalau value tu kita kena tolak dengan dengan value yang kita dapat daripada table. Okay. Okay, satu tolak daripada table. So daripada table kita dapat value right hand tu untuk 0.85. Okay, kita dapat value dia 0.1977. Okay, so 0.1977 itu untuk bahagian kanan dia. So kita nak yang bahagian kiri dia. So kena buat 1 tolak 0.1977 tu. So yang ini adalah 1 tolak 0.1977. Kita dapatlah value 0.8023. Okay. Dan untuk value minus 0.55 ni,
Minus 0.55 kita gunakan left sebab di sebelah kiri kan. Okay, left. Kita boleh terus ambil data dia lah, tak payah tolak-tolak dengan 1. So minus 0.55 minus 0.5 kita lurangkan 5 ni. Okay, so kita dapat value dia 0.2912. Sini 0.2912. Okay, so dia ke kiri kan, 0.2912 ke kiri yang shaded. So 0.8023 tolak 0.2912. Yang 0.2912 ni kita tak perlu tolak satu tolak tu sebab dia memang area bahagian kiri. So maknanya bawah daripada minus 0.55 ni kita tolak dia. Okey. Kalau yang ini tadi yang kita dapat daripada table 0.1977 tu adalah value di atas 0.85. That's why kita kena buat satu tolak 0.1977 untuk dapatkan area yang semua dia di bawah 0.85. Okay, lepas tu baru kita tolak dengan area di bawah minus 0.5 so that kita dapat value yang saya lorek dengan warna merah ni. So and then kita dapatlah value dia 0.5111. Okay. Sekarang kita tengok untuk exponential distribution pula. Okay, the continuous random variable x yang ada exponential distribution with parameter b, kita boleh define sebagai dia punya function. Okay, kita dapat 1 per beta exponential and minus x bagi dengan beta. Okay, and then kosong untuk elsewhere. Untuk 1 per beta exponential minus x over beta ni, ia adalah untuk x besar daripada kosong. Selain daripada tu, semuanya value dia 0. Okay. Untuk exponential distribution ni, dia punya mean dan juga variance adalah, okay, untuk mean beta, variance dia adalah beta squared, beta kuasa 2. Okay. Sekarang kita tengok contoh, katakan kita ada sistem yang ada certain type of component yang dia punya time in years to failure is given by t. Okay, duration untuk dia fail tu, produk tu, masa dia adalah t, large t. Okay, and then the random variable t is modeled very nicely using the exponential distribution with mean time to failure adalah beta equals to 5. Okay, and then let's say if 5 of these components are installed in different systems, okay, kita nak cari the probability that at least 2 of them are still functioning at the end of 8 years. Okay, kita nak cari that probability. Okay. So, untuk soalan ni, okay, untuk soalan ni diberikan tadi after 8 years kan, nak cari probability that the component still function, okay, after 8 years, okay. So, t after 8 years, okay, larger than 8. Okay, daripada equation 1 per beta. Beta diberikan dalam soalan value dia 5. So, kat sini 5. Okay. So, okay, beta 5. Okay, so 5 and then dekat sini pun beta kan. So, 5. Okay, 1 per beta. Okay, 1 per beta, 1 per 5 kita keluarkan. And then kita integrate daripada 8 hingga infinity lah untuk duration larger than 8 years. Okay, exponential minus t over 5 dt. Okay, you integrate and then you akan dapat exponential minus 8 over 5. You akan dapat value dia 0.2. Okay. Dan sekarang nak tahu soalan dia cakap tadi dia nak tahu at least probability that at least 2 are still functioning at the end of the 8 years. Okay. So, at least 2 x besar daripada 2, at least 2 of them are functioning at least for 8 years. So, daripada untuk 2 of them, okay, ada 5. Okay, 5, katakan dia install 5. Okay, dekat different system, nak check at least 2 daripada dia orang, daripada total tu functioning for 8 years. Okay, so 2 at least 2 sehingga 5 sebab kita ada install 5. So, kita cari punya binomial distribution daripada 5. Okay, untuk 5 and then probability dia tadi 0.2 kita dapat kan. Okay, kita dapat kan.
So, equation apa yang kita dapat ni kita boleh buat juga daripada total of 1 tolak dengan daripada X sama kosong hingga 1 lah, selain daripada 2 kan. So, selain daripada tu, so the binomial distribution. Okay, so kita dapat value dia 1 tolak 0.7373 dan kita dapatkan akhir sekali value dia 0.2627. The probability that at least 2 of the components are functioning after 8 years. Okay. Okay, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Okay, katakan dalam extensive testing lah dekat production dekat kilang, didapati yang washing machine tu dia perlukan Y years, maknanya katakanlah kalau 10 tahun ke, okay, sekarang kita katakan sebagai Y years before dia perlukan a major repair. Okay, so dia punya dia di-characterize by the density function of this one, 1/4 exponential minus y per 4 untuk y larger or equal to 0 and then 0 untuk elsewhere. Okay, katakan y adalah exponential random variable and with mu equals to 4 years. And then kita anggap untunglah kalau kita dapat washing machine tu dia tak perlukan major repair before the 6 year, maknanya untunglah kan. Okay, kalau before kita pakai 6 tahun tak perlu buat major repair, itu satu untunglah. Okay, so sekarang ni kita nak cari probability yang dia punya major repair tu diperlukan selepas 6 years. Okay, and then next kita nak tahu juga probability yang major repair tu first year tu dah diperlukan terus dah. Okay, so ada dua benda yang kita nak cari. Satu, probability untuk yang major repair tu hanya diperlukan selepas 6 tahun. Lagi satu, probability-nya adalah the major repair tu dah diperlukan untuk the first year. Kalau the first year dah diperlukan tu kira rugilah beli. Okay, so kita tengok cara nak selesaikan. So kita tengok cumulative function Fy for the exponential distribution. Kita ada 1 per beta equal ni. Okay, kita tengok daripada 0 until y exponential minus t over beta. Okay, so kita dapatlah equation ni. Okay, dan untuk probability that the washing machine hanya require major repair after 6 years. Okay, kita gunakan formula 1 tolak untuk Fy tadi 6 kan, F6. So Y 6 kan, minus 6 bahagi dengan beta dia 2. Okay, beta dia 2 dalam soalan. Okay, sebab equation, okay, mu equals to beta. Okay, sigma square equals to beta square. Okay, mu equals to beta. Okay, okay, so minus 3/2. Sebab minus 6/4 yang akan jadi minus 3/2 lah. So sama juga dengan 0.2231. Okay, the next one, yang ni untung lah. Okay, kalau tengok lagi satu kita pakai setahun, tak sampai setahun dah rosak. Okay, dah perlu major repair. So the equation, the probability is that 1 tolak exponential minus, okay, y dia 1 lah, 1 tahun, bagi dengan beta 4, minus 1/4. So kita dapat value dia 0.221. Okay, untuk lecture kali ni, untuk topik ni itu saja setakat ni. Okay, nanti kita akan jumpa dalam sesi tutorial. Okay, Assalamualaikum.